Perbincangan mengenai hukum sah, tidak sah, dan masraf, pengagihan, ibadah korban. Haiwan yang sah dan tidak sah disembelih dalam ibadah korban. Ibadah korban tidak sah kecuali menggunakan haiwan ternakan iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Melakukan korban dengan haiwan liar adalah tidak sah, tidak diharuskan. Seekor kambing memadai untuk seorang. Seekor unta, lembu, atau kerbau pula memadai untuk 7 orang. Namun syaratnya adalah setiap bahagian mestilah 1/7. Jika bahagian salah seorang daripada mereka kurang daripada 1/7, maka ibadah korban kesemua mereka adalah tidak sah. Jika ketujuh-tujuh orang itu berniat mendapat pahala melalui sembelihan tersebut, maka sembelihan unta, lembu, atau kerbau itu adalah sah bagi pihak mereka. Tetapi, jika salah seorang daripada mereka hanya berniat untuk memakan dagingnya, bukan untuk ibadah, maka ibadah korban kesemua mereka adalah tidak sah. Bagi kambing yang telah genap umurnya 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, ia sah dikorbankan. Selain daripada umur tersebut, ia tidak sah dikorbankan. Anak biri-biri yang telah melepasi usia 6 bulan dan kelihatan gemuk sehingga nampak seperti berumur 1 tahun, maka sah dikorbankan dalam keadaan ini. Bagi lembu atau kerbau yang telah genap umurnya 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga, ia sah dikorbankan. Selain daripada umur tersebut, lembu atau kerbau tidak sah dikorbankan. Bagi unta yang telah genap umurnya 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6, ia sah dikorbankan. Selain daripada umur tersebut, unta tidak sah dikorbankan. Yang paling afdal, haiwan yang disembelih untuk korban hendaklah gemuk dan bebas daripada segala cacat celah. Walau bagaimanapun, jika menyembelih haiwan yang tidak bertanduk sejak lahir, korbannya adalah sah. Haiwan yang tanduknya patah sedikit, korbannya juga sah. Namun, jika tanduknya patah dari pangkal, akar, maka korban haiwan tersebut adalah tidak sah. Jika menyembelih haiwan kembiri yang dikasih, korbannya adalah sah, malah ia sangat afdal. Ini kerana dagingnya lebih menyelerakan dan lebih sedap. Jika haiwan itu gemuk tetapi terdapat kurap garis miring kudis pada badan atau bahunya, korbannya adalah sah. Namun, jika haiwan itu menjadi sangat kurus akibat kurap garis miring kudis tersebut, maka korbannya tidak sah. Jika menyembelih haiwan yang gila, kurang waras, namun kegilaannya tidak menghalangnya daripada meragut rumput, maka korbannya adalah sah. Jika kegilaannya menghalangnya daripada meragut rumput, maka korbannya tidak sah. Haiwan yang buta kedua-dua belah matanya, tidak sah dijadikan korban. Begitu juga haiwan yang hilang penglihatan pada salah satu matanya, buta sebelah, korbannya juga tidak sah. Haiwan tempang yang tidak mampu berjalan sendiri ke tempat sembelihan, korbannya tidak sah. Namun, jika haiwan tempang itu berjalan dengan 3 kaki dan dapat meletakkan kaki keempat di atas tanah untuk membantu pergerakannya, maka korbannya adalah sah. Jika haiwan itu terlalu kurus kering sehingga sumsum di dalam tulangnya kering, maka korban haiwan yang kurus sebegini tidak sah. Haiwan yang terpotong telinga dan ekornya tidak sah dikorbankan.
Haiwan yang kehilangan sebahagian besar telinga atau ekornya tidak sah dikorbankan. Walau bagaimanapun, jika 2/3 telinganya masih ada dan hanya 1/3 yang hilang, korbannya adalah sah. Haiwan yang tidak mempunyai gigi langsung tidak sah dikorbankan. Haiwan yang masih mempunyai sebahagian besar giginya, korbannya adalah sah. Haiwan saka tidak sah dikorbankan. Haiwan saka ialah haiwan yang dilahirkan tanpa telinga, cacat sejak lahir. Haiwan yang terpotong hujung puting susunya juga tidak sah dijadikan korban. Masraf, pengagihan, daging dan kulit haiwan korban adalah harus bagi orang yang berkorban. Memakan daging korbannya. Diharuskan juga baginya memberi makan daging korban tersebut kepada golongan miskin maupun golongan kaya. Yang paling afdal adalah membahagikan daging korban kepada 3 bahagian. 1 bahagian disedekahkan, 1 bahagian untuk keluarga sendiri, dan 1 bahagian lagi untuk sanak saudara dan rakan taulan. Menyedekahkan kesemua daging tersebut adalah lebih afdal. Namun, jika dia menyimpan kesemua daging itu untuk dirinya dan keluarganya, ia juga diharuskan sah. Jika ia adalah korban nazar, maka tidak halal baginya, orang yang berkorban, memakan sedikit pun daripadanya. Sebaliknya, dia wajib menyedekahkan kesemuanya. Diharuskan bagi orang yang berkorban menggunakan kulit haiwan korban ke arah manfaat yang sah. Memberikan kulit haiwan korban sebagai hadiah kepada orang kaya juga diharuskan. Jika kulit haiwan korban itu dijual, maka wajib menyedekahkan kesemua wang hasil jualan tersebut. Upah tukang sembelih atau pemotong daging, kasab, tidak boleh dibayar menggunakan daging korban atau hasil jualan kulit haiwan tersebut.